waftah alaina hikmataka wanshur alaina min qadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan memulakan sambungan, iaitu bab yang kedua setelah kita baca dah sebahagian daripada bab ini. Bab berkaitan tentang qalbun, iaitu jantung hati. Dan hari itu kita sampai pada muka surat yang ke-25. Cuma sedikit mukadimah sebelum kita masuk. Kebetulan Sabtu baru ni kami baca satu bab dalam hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik yang direkodkan oleh Muslim, iaitu sebuah hadis yang sahih, cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kepada sahabat tentang jantung hati Nabi SAW. Ketika baginda berusia sekitar 6 tahun, satu hari ini dia pergi jumpa dengan mak angkat ataupun ibu susuannya. Apa nama ibu susuan Nabi? Berapa orang ibu susuan Nabi? 3 orang. Siapa dia? 3. Aminah, mak dia sendiri. Yang kedua Halimah. Halimah mana? Halimah Siddiq. Halimah As-Sa'diyah. Yang ketiga Ummu. Siapa dia yang ketiga? Yang ketiganya adalah Suwaibah. Suwaibah Al-Aslamiyah. Ketiga orang. Yang pertama ibu kandungnya sendiri, iaitu Aminah. Yang kedua Suwaibah Al-Aslamiyah. Yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Baik, ada 3 orang ibu susuan Nabi. Jadi ketika dia berusia 2 tahun ke atas, habis dah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni minta disambung, iaitu kontrak untuk nak jaga Nabi SAW, pasal dia seronok jaga Nabi. Bermula daripada kampung dia ni, kampung yang kering kontang, tumbuhan tak menjadi, binatang ternak kurus keding, susu tak boleh nak produce. Tapi bila Nabi SAW berada di kampung tersebut, semua jadi makmur. Pokok berbuah, sumber air banyak, binatang ternak mengeluarkan hasil. Jadi dia jadi seronok. Keluarga aman, tenteram semua. Bila seronok tu dia minta tambah lagi, nak jaga lagi. Dan diberikan keizinan untuk dibiarkan Nabi SAW berada di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ni, kalau siapa yang pernah pergi ke Taif, dia di antara Mekah dan Taif. Di tengah-tengah tu, di antara Mekah ke Taif. Tak jauh lah. Kalau naik kereta, mungkin sekitar 30 minit kita dah boleh sampai ke perkampungan Bani As-Sa'diyah ni, daripada jarak Mekah. So tidaklah terlalu jauh, tapi dia adalah luar daripada kawasan Tanah Haram. Baik. Satu hari ini Halimatus Sa'diyah ni memang jaga sungguh Nabi SAW ni, siapa tempuh pun tak boleh. Nak pergi mana-mana pun dia tak bagi, pasal takut anak orang ni. Yang kedua, bukan calang-calang anak orang besar Mekah. Baik, atuknya dikenali, pak saudaranya dikenali, bapaknya, maknya, semua orang-orang yang hebat. Orang yang hebat daripada kabilah Quraisy, kabilah yang amat dipercayai dan disanjungi di Mekah pada waktu tersebut. Baik, jadi bila jaga Nabi SAW ni, dia jadi takut berlaku sesuatu, so dia tak izinkan. Anak-anak dia ni ada pagi-pagi lagi dah keluar daripada rumah. Berhari-hari dia orang pergi bawa kambing, pergi mengembala kambing di tengah padang pasir, 2-3 hari baru balik ke rumah. Satu hari waktu umur 6 tahun. Waktu 6 tahun ni biasa budak-budak dah cakap pandai. Kadang kalau, yelah, kita yang ada anak-anak umur sekian. Baik, jadi dia kata dekat mak dia ni, dia kata, mak, kak, kakak, abang semua pergi mana? Asal tak ada kat rumah waktu siang. Jadi mak angkat dia ni, Halimatus Sa'diyah, kata dia pergi bela kambing. 2-3 hari nanti dia balik lah. Boleh tak izinkan saya untuk satu hari ni saya nak pergi keluar bersama dengan dia orang, nak tengok dia bela kambing macam mana, apa yang mereka buat, nak menikmatilah kehidupan orang kampung ni.
Mula-mula tu dia berat hati, tapi bila diminta sungguh-sungguh ni, akhirnya diizinkan kepada anak-anak dia bawa Nabi SAW keluar pergi. Bila dah keluar pergi ni, tiba-tiba satu petang, satu tengah hari ni, anak-anak dia berlari balik ke rumah dalam keadaan muka cemas, berpeluh-peluh. Tanya pasal apa? Dia kata Muhammad telah dibunuh. Terkejut beruk Halimatus Sa'diyah ni bila cerita Muhammad kena bunuh. Takutlah dia pun pergi lari. Berlari pergi tengok Nabi SAW datang dalam keadaan muka yang ceria. Waktu tersebut dia memang dah cuak dan takut, dan sehingga dikembalikan balik Nabi SAW kepada keluarganya. Baik, Nabi ceritakan, dia kata ketika aku sedang bermain ma'a'ilman bersama dengan budak-budak yang lain, satu hari aku didatangi oleh Jibril. Jibril menarik dia, bawa dia naik ke atas puncak bukit. Dibaringkan dia, kemudian dibelahkan dada dia. Dikeluarkan daripada dada dia jantung hati dia. Daripada jantung hati tersebut dibersihkan dia, iaitu dengan satu air, iaitu air Zam-Zam yang diletakkan di dalam satu bekas bejana emas. Bejana emas ni, maka dibersihkan jantung hati tersebut. Kata Jibril, jantung ini adalah bahagian daripada setan. Yang dibersihkan dan dibuang ini adalah bahagian setan, yang setan takkan mampu ganggu engkau lagi selepas daripada ni. Dan dibersihkan jantung tu tadi dengan air Zam-Zam. Dibersihkan jantung dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali. Baik, di sinilah ada orang di Melaka ini, dulunya ada Tok Bomo, dia panggil belah batin. Tahu tak? Pernah dengar tak? Di Melaka ni ada dia buat pembedahan batin. Pembedahan batin tu macam mana? Dia pergi, okey dia belah, okey dia buka, okey dia ambil keluar, okey. Kemudian dia tutup balik. Kita pun balik ke rumah buka tengok, tak ada bekas pun. Tanya dia tak ada bekas pun, memanglah dia kata belah batin. Memang tak nampak. Itu orang panggil pembohong punya Tok Bomo. Baik, Nabi SAW dibelah juga dada dia. Kata Anas bin Malik, aku pernah melihat dada Nabi SAW ada kesan belahan tersebut. Daripada bahagian tengahnya tu, iaitu ada kesan parutnya sehingga hari ini pun masih wujud. So menunjukkan betapa Nabi SAW benar-benar dibelah jantung hatinya dan dibersihkan. Baik, apa pengajaran daripada sini? Di sinilah menunjukkan kepada kita betapa jantung ini adalah satu benda yang amat besar. Kalau dikatakan mata lebih penting, pasti dibersihkan mata. Kalau telinga, pasti telinga. Kalau otak, pasti otak. Tetapi yang dibersihkan pada waktu tersebut, apa dia? Iaitu jantung hatinya. Maka di sinilah menunjukkan bagaimana jantung hati itu adalah merupakan satu benda yang amat unik. Baik, yang kedua, jantung hati ini dibersihkan dengan air Zam-Zam. Di sini menunjukkan akan kelebihan air Zam-Zam tersebut untuk penyucian hati sendiri. Bukan hanya sekadar untuk membersihkan, untuk diminum menghilangkan dahaga, tetapi air Zam-Zam itu adalah satu kelebihan yang tersendiri, sehingga disebut di dalam hadis, ma'u Zam-Zam lima syuriba minhu. Air Zam-Zam ini di atas apa yang kamu niatkan. Sebab tu siapa yang bila dia nak minum air Zam-Zam, maka niatkanlah sebagaimana apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Kita boleh kata, ya Allah, sebagaimana air ini menyucikan hati, jantung hati Nabi Muhammad SAW, maka sucikanlah juga jantung hatiku daripada sebarang kotoran-kotoran dosa dan juga noda. Itu kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Baik, yang ketiga, rupa-rupanya setan ini dia amat minat pada satu tempat. Dalam banyak-banyak tubuh badan manusia ni, setan ni dia suka pada satu tempat. Tempat yang setan suka itu adalah pada jantung hati. Sebab itu bila kita duduk diam-diam, ada bisikan. Bila kita duduk ramai-ramai, ada bisikan. Waktu kita nak tidur, ada bisikan. Setiap hari, sehinggakan saat sekarang ni pun tetap akan ada bisikan. Kat mana bisikan tersebut? Kat telinga kah? Kat otak kah? Kat mana? Bisikan tadi berada di dalam jantung hati kita. Bila bisikan ini, dia ada dua bisikan. Baik, setiap orang dia akan ada dua bisikan. Contohnya lah, masuk pukul 7 pagi. Kita waktu tu dah siap-siap, dah semua sarapan pun mungkin belum ataupun dah. Kita dah mula fikir. Apa yang kita fikir? Kita dah fikir pagi ni kelas. Nak pi ke tak pi? Baik, tengok barang dapur dah habis. Kalau pi lambat, takut dapat hal tak elok. Tapi kalau pergi ke pasar, kelas pula tak pergi. Pergi kelas, pergi pasar. Pergi kelas, pergi pasar. Pergi kelas, pergi pasar. Nampak tak? Tu bisikan lah tu.
Yang kedua, alamak mendung lah pula hari ni. Okey, mendung. Nak mula tidur ni best ni. Tidurlah. Tapi sekejap, tapi ada kelas. Tidur, ada kelas. Tidur, pergi kelas. Tidur, pergi kelas. So, itulah dia bisikan dia. Sebab tu Allah kata, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, jantung hati. Sebagaimana yang kami ciptakan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang kami ciptakan jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan pada jiwa ini adanya ilham. Allah datangkan ilham. Dua ilham yang akan datang pada jiwa setiap daripada kita. Fujuraha, iaitu ilham yang tidak baik, wa taqwaha, dan ilham yang baik. Qad aflaha man zakkaha, untung sesiapa yang menyucikan jiwanya, maknanya dia mengikuti yang baik. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotorkannya. So di sini nak menunjukkan kepada kita, dua bisikan itu kita boleh menang dan kita boleh kalah. Menang sekiranya kita ikut bisikan yang baik, kalah kalau mengikut bisikan yang jahat. So menunjukkan yang baik itu datang daripada bisikan ilham yang baik, sama ada datang ilham daripada Allah ataupun para malaikat. Adapun ilham yang jahat itu sudah pasti datang daripada hawa nafsu dan juga setan sendiri. So di situlah menunjukkan bagaimana dalam jantung hati kita tu ada habuan dan bahagian untuk setan dan ada bahagian untuk kebaikan. So orang yang beriman, dia setiap masa akan menyucikan jiwa dia. Macam mana cara menyucikan jiwa ni? Walaupun nanti dia akan masuk bagaimana menyucikan jiwa, ada ke tak ada? Tak apalah kalau tak ada pun kita sebut. Baik, bagaimana nak menyucikan jiwa? Menyucikan jiwa itu yang pertama sudah pasti dengan melakukan amalan yang baik. Kenapa kita katakan melakukan amalan yang baik? Subhanallah, yang menciptakan kepada manusia kebaikan dan kejahatan. Dan sifat Allah yang maha pengasih ini, bila seorang hamba ini melakukan sesuatu kebaikan, hatinya akan bergemerlapan. Buktinya di sana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini berbunyi, seorang hamba bila dia buat satu kebaikan, ada satu nuqtatun bayda, satu titik putih akan dititipkan pada hati dia. Baik, bila dia buat lagi banyak kebaikan, makin banyak putih, akhirnya hatinya akan jadi putih bersih pada waktu tersebut, walaupun kulit dia hitam legam macam kasut polis. Okey, baik. Hati dia putih. Pasal apa hati putih? Pasal dibersihkan. Baik. Dan ada kalau orang tu subhanallah putihnya, putih sungguh-sungguh putih. Okey, putih melepak orang kata. Orang dulu kalau putih sangat, dia letak nama apa? Dua kalau orang Kedah. Satu hitam, yang kedua huduh. Orang dulu dia suka gunakan bahasa yang terbalik. Bahasa terbalik. Sebab apa? Sebab takut sakit ain. Okey. So kalau hitam tu apa? Putih sangat. Okey, kalau huduh tu kenapa? Sebab cantik sangat. Dia panggil dia huduh. Okey, orang dulu punya percayaan. Baik, jadi kalau orang yang hitam sekalipun, hati dia tadi tu boleh jadi putih dan juga boleh jadi hitam. Tak semestinya hati dia hitam. Contoh, bila seorang hamba ni melakukan satu perbuatan dosa, Allah akan titipkan, letakkan satu titik hitam pada jantung hati dia. Makin banyak, makin hitam. Akhirnya Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim. Tidak begitu. Sesungguhnya wahai hambaku, bila banyak dosa yang kalian lakukan, nescaya hati kalian akan diselaputi oleh satu karat. Maka bila hati dah diselaputi ni, contohnya pagi ni rumah ngaji Melaka akan menjemput penceramah paling tersohor. Semua orang kenal penceramah ni. Siapakah dia? Kita pun keluarkan satu banner letak dekat Bukit Beruang, Malaikat Maut. Okey, baik. Contohnya. Jemput penceramah Malaikat Maut datang ceramah pun belum tentu lagi datang kesan. Pasal hati dia telah pun diselaputi oleh satu karat. Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Wahai manusia, kenapa hati kalian tak tersentuh dengan Al-Quran? Am atau qulub, hati kalian tu aqfaluha telah terkunci. Rupa-rupanya sifat hati ni dia boleh terkunci dan dia boleh buka. Bila jadi kunci ni, bila dia jadi keras. Kenapa jadi keras? Bila kita meninggalkan kebaikan dalam satu tempoh yang lama, kita tinggalkan Al-Quran dalam satu tempoh yang lama, seumpama ada satu ayat di dalam Al-Quran, nama surah ni surah Hadid. Hadid ni keras. Maka Allah seolah-olah sengaja memilih besi sebagai nama surah. Nak gambarkan sebagaimana keras besi, macam itulah hati kamu yang keras. Tapi keras-keras besi pun
boleh lentur, boleh dilenturkan, boleh dilembutkan. Tak kala hati manusia, hati kau tak ada rasa apa-apa. Bukit yang berat, bukit yang keras, bukit yang batu ni, sekiranya diturunkan Al-Quran ke atas bukit, apa jadi ke atas bukit? Hancur berkecai. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah bukit, kalian akan dapati bukit tu hancur berkecai kerana takut ke Allah. Bukit yang keras boleh hancur berkecai, tak kalah manusia tak ada kesan. Tapi hati manusia dia boleh jadi keras. Surah Al-Hadid Allah kata, baik, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat yang ke-16 surah Al-Hadid. Allah kata, wahai manusia, sampai bila hati engkau ni, bila masa hati engkau ni nak rasa khusyuk, nak rasa takut, nak beriman pada ayat-ayat kami? Bila hati engkau nak tersentuh dengan Al-Quran? Bila hati engkau nak tunduk pada ayat-ayat Al-Quran? Allah kata, wala takunu kallazi, jangan kamu jadi sebagaimana orang utul kitab min qabl, orang yang kami dah bagi dekat mereka ni satu kitab daripada langit ni, turun kitab dekat dia orang. Fatala alaihimul amad, tetapi mereka telah tinggalkan kitab tersebut dalam satu tempoh masa yang panjang dan lama. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. So di antara salah satu hati keras, bila kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kebaikan, meninggalkan ibadat dalam satu tempoh masa yang amat lama, automatik hati jadi keras. Bila hati keras ni, susahlah. Itu yang dikatakan kalau panggil malaikat maut sekalipun, belum tentu hati dia akan tersentuh pada waktu tersebut. So di sini menunjukkan bagaimana gambaran hati kita tadi tu, maka dia boleh dilembutkan, kalau kotor nak bagi, dibersihkan tadi dengan amal kebaikan. Nah, sebarang amal kebaikan sebagaimana Allah sebut, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan dia akan menghilangkan segala dosa-dosa dan segala kesilapan-kesilapan dengan cara dibersihkan terus. Baik. Maka begitulah di antara bagaimana kita nak membersihkan hati. Baik, next dia cerita lagi. Dia kata hari itu kita baca, dia kata peliharalah qalbu ini daripada kelakuan tercela. Pasal apa kena pelihara daripada kelakuan tercela? Sebab bila buat dosa jadi hitam, bila buat baik jadi putih. Sebab tu nak tak nak kena jaga sungguh-sungguh daripada perbuatan tercela ni, penyakit-penyakit yang datang daripada hati khususnya, kerana dia akan direct terus ke hati. Kalau penyakit yang datang mungkin daripada tangan, juga controller dia daripada hati. Penyakit yang datang melalui mata juga datang daripada hati, controller dia. So dia kata kena jaga semua benda ini daripada kelakuan tercela. Dia kata lazimkan dirimu pada memelihara kalbumu daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur ataupun riak, dan menghiasi dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar, seperti merendah diri kerana beberapa perkara. Baik, pasal apa nak kena jaga hati ni daripada perbuatan tercela dan nak kena buat baik? Pasal Allah kata apa? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Hampa tahu ke tak tahu? Allah tu tahu apa yang ada dalam hati. Tak malukah kita kat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apa yang ada kat dalam hati kita? Baik, hari ini kalau semua benda yang terfikir keluar dekat dahi. Okey, baik, lapar kat dahi keluar, tulis lapar. Okey, baik. Tak kemalu kita. Baik, tapi tak, Allah sahaja yang tahu. Disebabkan kalau manusia tahu kita akan malu, Allah tahu. Tak malukah kita pada Allah yang tahu apa yang ada di dalam isi kandungan hati kita? Maka takutlah kamu daripada diketahui Allah akan kejahatan di dalam kalbu jantung hati. Siapa yang tengok live semalam kuliah subuh kami cerita tentang bab aib. Perkara memelihara diri daripada perkara yang mengaibkan atas dua sebab. Manusia ni dia dituntut untuk jangan buat perkara yang mengaibkan kita. Okey, awasi diri kita tu daripada perkara yang mengaibkan. Sentiasa muhasabah diri kalau ada perilaku yang mengaibkan kita. Tapi manusia ni dalam bab benda aib ni dia pecah kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan yang malu kepada Allah. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang malu kepada manusia.
Kategori pertama ni malu kepada manusia. Kenapa kita tak nak orang tahu aib kita? Pasal kita malu dekat manusia. Jatuh martabat kita. Bayangkan kalau jenis orang yang kentut diam-diam. Bau saja kentut dia. Kentut saja tiba-tiba dahi dia jadi hijau. Tahu dah, kau tak ada tipu dahi kau hijau, kau yang kentut. Malu kita tuan-tuan. Tapi tak, Allah tutup aib tu tadi. Kenapa kita takut orang tahu kita kentut? Kau gila ke apa? Tak kalau nak cerita kat orang, kau kita kentut. Jatuh martabat kita di sisi orang. Jatuhlah standard aku. Muka comel tapi ya Allah kentut. Bau petai genuak. Okey, baik contohnya. So tak nak. So kita takut aib kita ni diketahui orang sebab nak jaga kita punya kedudukan dan martabat. Itu orang yang pertama. Tapi orang yang kedua ini lebih dahsyat dan lebih hebat. Mereka bukan sekadar nak tutup aib kerana jatuh martabat mereka di sisi manusia. Tetapi mereka takut bila mereka buat perkara yang mengaibkan, jatuh martabat mereka di sisi Allah. Maka kumpulan yang kedua inilah yang paling terbaik sekali. Tapi kalau tak mampu yang kedua pun, yang pertama tu pun memadai sebagai beginners, permulaan terutama kepada kita. Baik, dia kata lagi, maka takutilah daripada diketahui oleh Allah. Tak takutkah kita kalau Allah tahu apa yang ada kat dalam jantung hati kita? Baik, maka dia kata yang kedua, kenapa nak kena jaga? Kerana Nabi SAW sebut di dalam satu hadis. Tuan-tuan yang ada buku, patikan elok hadis ni. Sekejap lagi saya nak tanya. Baik, okey. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih direkodkan oleh Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang Maha Agung, la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandanglah Pak Long oi. Ayat apa Allah tak pandanglah makcik oi, Allah tak pandang apa? Ila suwarikum, pada rupa paras. Dia cantik, yang ni tak cantik. Aku cantik, dia comot. Okey, aku hidung mancung, dia hidung penyek macam jambu air. Baik, Allah tak pandanglah pada rupa paras. Dia ni keturunan Pakistan campur Melayu. Yang ni pula keturunan Bangla campur Melayu. So sebab tu keluar anak handsome. Tak, Allah tak pandang pada situ. Saya dulu-dulunya kita pandang sebut Mak Saleh. Mak Saleh, kahwin dengan Mak Saleh. Saya duduk di MMU dulu. Saya punya office mate seorang perempuan Perancis. Tengok-tengok, perempuan Perancis saya dekat situ pula tak ramai lelaki. Jadi kita banyak berkawan dengan lecturer-lecturer yang perempuan. Salah seorangnya yang jadi kawan baik dengan saya seorang perempuan, nama dia Nolwenn Jornok. Nama dia pelik nama dia. Tengok muka cantiknya, kulitnya putih, sampai bulu roma pun putih. Baik. Tapi bila duduk dekat dia, ya Allah, busuk ketiaknya. Rupa-rupanya jenis Mak Saleh ni rupa cantik tapi tak jaga kebersihan diri, tak jaga bulu ketiak panjang, pakai baju singlet, busuk pula. Macam-macam lah maksudnya. Nampak cantik tapi sebenarnya indah kabar daripada rupa. So bukanlah kecantikan itu kecantikan fizikal semata-mata, ada lagi benda-benda yang lain. Apa guna cantik tapi busuk? Daripada hitam tapi wangi. Nak yang mana? Hitam wangi ke cantik busuk? Hitam wangi. Okey, baik. Begitulah nisbah dia. Baik, so Allah bukan pandang semua benda tu. Kalaulah dipandang semua benda ni, mungkin orang yang paling mulia, orang yang paling segak sekali. Baik, untunglah kau segak, mesti Allah sayang. Contohnya, untunglah orang yang cantik. Baik, maka wa innama yanzuru, sesungguhnya Allah. Kalimah innama tu menunjukkan satu kesungguhan. Satu kesungguhan betul-betul, sungguh-sungguh, tiada dinafikan dan tak boleh nak nafikan. Sungguh-sungguh ni bukan cobaan, betul-betul punya. Wa innama yanzuru, sesungguhnya Allah memandang ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Baik, hadis ni bila siapa dah baca hadis ni, siapa faham apa yang nak ditekankan dalam hadis ni? Baik, tak faham? Siapa nak cerita? Okey. Dah nampak muka okey, boleh tanya soalan. Okey. Okey, cepat siapa nak jawab? Apa yang kita faham daripada hadis ni? Hadis ni simple saja. Bahasanya pun mudah, tapi apa dia? Apa yang dia nak sampaikan pada kita? Okey, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab, dia boleh balik dulu. Semua jawab. Okey, cepat siapa nak jawab? Ada? Ya. Sila.
Okay, yang mana siapa jawab tadi? Saya tak nampak. Angkat tangan. Allah tak pandang paras rupa. Okey, Allah tak pandang paras rupa. Pada amalan kita. Okey. Tapi dia pandang pada amalan kita. Okey, dia pandang pada amalan kita. Betul, sikit tapi ada sikit lagi yang ada yang tertinggal. Dan hati kita. Okey, itu baru betul. So kesimpulan dia, Allah tak pandang pada fizikal, Allah tak pandang rupa paras, tapi yang Allah pandang pada berapa benda? Dua benda yang Allah pandang ini. Yang pertamanya adalah qulubikum. Qulub. Yang kedua adalah amal. Baik. Ramai orang termasuk para ustaz kadang-kadang tersalah dalam membacakan hadis. Okey, dan tersalah diceritakan kepada orang dengan mengatakan, ingat, Allah tak pandang pada fizik, Allah tak pandang luaran kita, tapi Allah pandang hati. Nampak saja rockers macam ni, nampak saja ganas, tapi dalam hati ada taman. Dia kata, okey, baik. Dia kata, saya ni memang nampak ganas, susah, nampak jahat, tapi hati baik. Okey, contohnya, okey, hati baik. Mulut saja kasau, hawau lah, habau, musibat lah anak, tapi hati baik punya, dia kata. Dalam hati baik. Kasau mulut saja. Baik, betul tak statement tu? Okey, kat mana yang tak betulnya? Ialah perbuatan amalan itu kan. Ya, kalau hati baik, perlakuan pun baik. Sebab hati ini tergantung dengan amal, ataupun amal tergantung dengan hati. Kedua-dua ni ada tarabut. Apa dia tarabut? Terikat di antara satu sama lain. Tak boleh kita cabut satu, kita tinggal satu. Kalau amal baik, hati tak baik, tak boleh. Kalau hati baik, amalan tak baik, juga tak jadi. So, kedua-dua ni mesti disekalikan. So, kalau ada orang kata, saya nampak saja macam ni tapi hati baik, maka jawapan kita tidak. Mesti sekata. Ada orang mulutnya, ya Allah Akbar, cerupanya, tapi bila kita berkenalan dengan dia ni mulut saja jahat tapi hati baik. Tak juga, tak kena. Hati mesti setara dengan amal perbuatan kita. So, tak benarlah dan tak betul bagi orang yang mengatakan hati baik, mulut tak baik, tak apa. Yang penting hati mesti baik. Salah juga. Habis yang mana betulnya? Sekiranya hati engkau baik, perlakuan engkau tetap kena baik. Tapi kalaulah perlakuan baik, adakah pasti hatinya baik? Okey, kenapa pula tak juga? Ya, sebab ada orang boleh berpura-pura. Sebab tu ada istilah munafik. Tahu tak daripada mana perkataan munafik ni? Munafik ni dia datang daripada seekor binatang. Nama binatang ni Yarbuh. Binatang di tanah Arab, di padang pasir, ada sejenis binatang, nama binatang ni Al-Yarbuh. Apa dia Al-Yarbuh ni? Yarbuh ni saya tak tahu nak terjemahkan binatang ni. Dia kaki depan dia pendek, kaki belakang dia panjang. Dia bukan kangaroo, kecil saja binatang ni. Dia duduk kat dalam tanah. Sarang dia kat dalam tanah, kebiasaan dia duduk di tengah padang pasir dan dia akan keluar kepala dia kat satu lubang. Okey. Dia macam cerita ada orang duk pergi main dekat supermarket kan, ada satu game yang main ketuk-ketuk tu. Kan kejap dia keluar kat lubang tu, kejap dia keluar. So dia ni keluar kat lubang ni, bila kita ingat dia itu rumah dia. Rupanya tiba-tiba dia masuk, dia keluar pula ke lubang yang lain. So orang yang mempunyai banyak lubang, so dia boleh keluar dalam lubang mana yang dia nak. So daripada situlah disebut Yarbuh, nafaqah Yarbuh. Nafaqah ni terowong ataupun lubang. Daripada kalimah munafik itu datangnya nafaqah. Contoh, terowong yang kita lalui dekat mana-mana tempat negeri ataupun kat KL, kan kita masuk dalam terowong tu, keluar, masuk lubang lain, keluar ke lubang lain. Itulah nafaqah ataupun orang munafik. So, orang munafik ni, perlakuannya mungkin baik pada satu waktu, tapi pada hatinya penuh dengan kotoran dosa dan juga iri hati ataupun dengan kekufuran. So, hati tak sama dengan perlakuan. Baik, so disebabkan itu, kalau orang yang baik amalan belum tentu hati baik. Tapi kalau orang yang kalau hati dia baik, amalan dia mesti baik. Okey, amalan dia mesti jadi baik. Kalau tak akan berlaku. Maka sebab itu, hati ini, yang ni adalah hak Allah. Allah pandang pada ini dan juga ini. Okey, baik. Kedua-duanya ni, pandangan Allah. Allah lihat pada dua-dua benda ni. Tapi manusia, tengok yang mana? Manusia tak mampu nak tengok yang kat sini. Manusia hanya mampu lihat di sini saja. Kat sini kita. Okey, kita tak mampu nak menghukum pada hati orang. Dan tujuan kita belajar ilmu ni pun, kita belajar kitab ni bukan nak suruh pergi tengok. Aku alhamdulillah lah pergi ngaji kat rumah ngaji dah khatam dah kitab Nawati, mesti aku nak cek hati kau bersih ke tak. Tak, bukan itu kerja kita.
Baik, tujuan kita belajar untuk kita, untuk cek hati kita ni. Sebab kita ni hanya mampu lihat pada amalan untuk orang, tapi pada kita boleh tengok. Kalau kita sendiri, boleh tak kita nak cek hati kita boleh cek. Dengan syarat bila kita belajar, kita tahu kat mana penyakit tersebut. Sebab kita belum masuk lagi part penyakit hati. Nanti kita belajar penyakit hati, baru kita tahu kita ni ada ke tidak penyakit tersebut. Next, bab manusia ni, dia boleh hanya melihat amalan. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, nahnu qaumun, kami adalah kaum manusia yang nahkum bil zawahir. Kami hanya boleh hukum pada benda yang zahir. So benda yang zahir kita boleh tentukan. Sah tak solat dia ni? Tak sah. Kenapa tak sah? Kau mana tahu dia dengan Tuhan. Betul lah dia dengan Tuhan, tapi dia buat tu salah. So kita nampak kesalahan tu pada zahir. Wallahu yatawalla bis-sarair. Adapun Allah, dia hanya yang ni Allah saja. Allah saja yang mengetahui apa yang ada di dalam hati sanubari manusia. Sebab tu dalam bab ni, dalam hati orang kita tak boleh tahu. Tu hak mutlak Allah. Kisah seorang lelaki dibunuh oleh seorang sahabat, tawanan perang. Dibawa ke hadapan. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Siapa yang sebut yang ini? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu minni asamu minhum dima'ahum wa amwalahum. Okey. Nabi kata, kita ni, aku diperintahkan untuk memerangi orang, melainkan setelah dia ucapkan syahadah. Aku tak boleh perangi dia. Sahabat ni, bila seorang lelaki datang, dibawa dia ke depan, tiba-tiba lelaki ni mengucapkan kalimah syahadah. Dia kata, aku tak percaya kepada kau. Dia keluarkan pedang, terus dipancung. Diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi marah sangat-sangat dekat dia. Nabi tanya dia, semenjak bila engkau boleh tahu apa yang ada dalam hati sanubari? Dia kata, ya Rasulullah, aku kenal dia ni, dia kaki kelentong. Kaki pembohong lah, aku tak percaya walaupun dia mengucap sebenarnya dia nak lepaskan diri. Nabi tanya, sejak bila engkau diberikan hak oleh Allah untuk menilai hati orang? Nabi pun sebut, kita adalah orang yang hanya boleh hukum pada zahir, kita tak boleh hukum apa yang ada kat dalam hati. Baik, ada tak dalam sirah Nabi SAW membunuh orang munafik? Tak ada. Nabi tahu tak dia munafik? Nabi tahu. Tapi kenapa Nabi tak bunuh? Sebab hati benda soal dia dengan Allah. Adapun kita tak boleh tentukan. Tak boleh tentukan dia ni kafir ke selagi mana dia solat. Waktu tu haram hukumnya membunuh ataupun memerangi orang-orang yang menghadap muka mereka ke arah kiblat. Tak boleh. Kenapa? Kerana kita tak tahu apa yang ada kat dalam hati dia, termasuk walaupun dia seorang yang munafik sekalipun, maka tetap kita tak boleh nak hukum, kerana kita hanya mampu menghukumkan pada benda yang terzahir sahaja. Baik, okey, faham kan? Next, kita masuk yang seterusnya. Dia kata maka kalbu itu adalah tempat tilikan Allah. Hati tempat jatuh pandangan Allah. Hati tempat Allah menilik. Tak malukah kita bila kita melakukan sesuatu amalan, tetapi kita buat amalannya cantik, tetapi hati mereka tidak betul. Disebabkan itu, Islam ini tergantung dengan dua benda. Islam ataupun amalan seseorang ini diterima atau ditolak hanya melalui dua perkara ini sahaja. Okey. Ulang balik. Amalan kita dalam Islam diterima atau ditolak hanya dengan menggunakan dua kriteria ini. Daripada dua kriteria ini kita boleh hukumkan amalan seseorang. Bahkan amalan kita sendiri pun kita boleh tahu Allah terima ataupun tak melalui dua benda. Baik, so amalan manusia diterima melalui dua. Okey, qabul. Apa dia qabul? Qabul dia apa dia? Qabul dekat Afghanistan kan, ibu negara Afghanistan. Betul. Qabul amalan, penerimaan amalan. Lulus sesuatu amalan ni tergantung dengan dua perkara. Okey, tergantung dengan dua perkara. Perkara yang pertama. Okey, siapa pandai bahasa Arab? Okey. Ya, tahu apa dia? Tak tahu. Innama a'malu binniyat. So, tergantung dengan niat ataupun ikhlas. Okey, yang kedua, qabul amal, penerimaan amal itu tergantung dengan perbuatan. Okey, dengan perbuatan.
perbuatan. Di sana ada hadis. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Okey. Apa maksud dia? Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan di dalam amrina, urusan kami, iaitu urusan agama, ma laysa minhu, yang tiada asas. Agama tak suruh dia buat, tapi dia buat, maka amalan tersebut akan tertolak. Maksudnya, kalau siapa buat benda yang Nabi tak buat pun, Nabi tak suruh dia buat pun, tapi dia buat benda tersebut yang tiada arahan daripada agama, ikut suka dia. Ataupun bahasa mudahnya apa? Perbuatan yang dibuat tanpa buat, maksudnya buat ikut suka lah, tanpa arahan agama ataupun tanpa panduan agama. Contohnya hari ni ingat lepas kuliah nanti kita ada sedikit majlis. Majlis apa? Majlis kita buat sedikit persembahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Persembahan apa? Kita buat bawa makanan banyak-banyak, kita letak kat atas meja, kita tinggalkan kat sini, nanti malaikat datang ambil. Okey, baik. Biar betul Ustaz. Siapa jadi ketua? Pak Haji. Depan sekali jadi ketua nanti, kita tinggal ke rumah sini. Okey. Baik, kita pun datang tanya, mana mai perbuatan ini? Kita kata, entah. Siapa cerita? Ustaz cerita. Mai pula jumpa Ustaz. Ustaz ambil mana? Saya reka sendiri lah. Tapi perbuatan ni perbuatan agama ke tak? Perbuatan agama lah. Kenapa Ustaz kata perbuatan agama? Nabi buat tak? Nabi tak buat. Allah suruh tak? Allah tak suruh. Maknanya dia reka sendiri. Amalan agama dia reka-reka. Iaitu perbuatan yang direka-reka. Bahasa mudahnya. Perbuatan yang direka-reka. So, penerimaan amalan mesti dilihat. Kalau perbuatan tersebut, sekarang kita nak, saya buat satu contoh. Rumah ngaji, tiba-tiba dia punya akaun, tabung dia dah jadi defisit. Habis duit, kosong. Berhutang pula dengan Pak Haji, RM30. Okey, baik, tolak 30. Sekarang ni kita nak run, nak buat operasi rumah ngaji, tak cukup duit. Kata Pak Haji kita hadut kat depan ni, kata Ustaz saya cadangkan, kita panggil Jamal Abdillah buat konsert kat sini. Okey. Panggil Jamal Abdillah. Ya ke? Kalau panggil dia nanti orang ramai datang kan? Mestilah ramai Jamal Abdillah kot. Okey. So jemputlah Jamal Abdillah, dia nyanyi 3 lagu, akhirnya ramai orang bagi duit. Kita pun dapat 30,000 sebab dia datang. Baik. So orang tanya, korang buat apa ni? Dia kata kami nak cari dana untuk rumah ngaji. Boleh ke macam tu? Boleh lah. Baik. Kat mana kita nak kira ni? Dalam bab niat, waktu tu ikhlas tak kita nak buat program tadi? Ikhlas lah, mesti dah ikhlas. Kita nak bantu ni rumah ngaji. Kat sini tepat. Dari segi perbuatan ni, agama ni, baik, kat sini ada kesalahan kat sini. Ada kesalahan, so automatik perbuatan itu ditolak. Baik, ditolak. Yang kedua, contohnya, isteri kata, bang, susu anak habis, pampers habis, bawang kat dapur habis, beras habis, abang ni duduk kat rumah saja, pergilah cari duit. Aku ni jangan kata cari duit, modal pun tak ada. Saya ada RM10, abang ambil lah duit RM10 ni. Jadi dia pun keluarlah daripada rumah, nyanyi lagu Pahlawan Cangkul. Tahu lagu Pahlawan Cangkul? Orang lama tahulah. Tak tahu lagu Pahlawan Cangkul. Saya dulu kecil-kecil, bapak kita rumah radio apa semua tak ada. Jadi bapak ni nak hiburkan anak-anak, bawa kita naik ke atas belakang, pergi mandi dekat perigi, nyanyi lagu Pahlawan Cangkul. Pahlawan Cangkul, cangkul cak boya, menebas hutan riba dan payah, setiap masa menjaga kemakmuran tanah Malaya. Ini lagu orang lama dulu. Baik, nyanyi ada tak? Kita kat atas bawah dia, pergi ke perigi. Baik. So, apa berlaku tadi? Apa kes dia tadi? Saya kata apa tadi? RM10. Suami tadi bawa duit RM10, dia pun keluar pergi mana? Dia pergi kedai Magnum 4 digit. Baik. So RM10 itu dia tikam nombor ekor ke, dia main judi. Baik, niat dia ikhlas, dia nak cari rezeki untuk keluarga, tapi perbuatan dia salah. Terima dah amalan dia, automatik ditolak. Senario yang ketiga pula. Senario yang ketiga, seorang hamba Allah solat. Solat, baguslah solat. Baik, kemudiannya pula, macam mana kita nak tahu? Dan orang yang buat tu dia nak tahu amalan solat dia diterima ke tak? Dia pun cek. Ikhlas tak? Ikhlas.
Okey, baik. Tetapi solat dia salah. Dia solat maghrib 40 rakaat. Kenapa 40? Dia kata hari ni kebetulan kuat sikit. Tadi makan nasi 3 pinggan. Kemudian dia kata tambah sikit lah. Dia kata, apa masalah? Baik. Niat dah cantik tapi perbuatan salah. Okey, perbuatan salah. So begitulah nisbah dia. Macam mana kita nak nilai sesuatu amalan diterima ataupun tak. Cek keikhlasan. Ikhlas ni pada hati dan amal. Di sini adalah amal. Okey, di sini adalah hati. Seorang yang solat tapi tak ada niat apa-apa pun. Angkat takbir Allahu Akbar. Solat apa tadi? Aku suka, Allah tahulah solat apa pun. Okey, baik. Tak sah juga. Perbuatan dah betul. Tapi hati tak betul. Seorang yang bangun mandi. Bangun mandi. Lepas tu baru dia teringat. Tadi niat ke tak mandi hadas? Nah, tapi dia kata dah mandi. Maksudnya perbuatan dia dah buat. Tapi hati dia tadi yang niat tak niat tadi. Macam mana? Dia kena ulang balik mandi tadi sebab kemungkinan dia mandi tanpa niat. Okey, mandi tanpa niat. So begitulah. Dan terletaknya berlegarnya hukum hakam ni pada dua hadis ini. Ini dua hadis pendek tapi memberikan pesan yang amat besar dari segi penerimaan. Tapi yang paling penting itu adalah dalam bab hati, iaitu tempat jatuhnya pandangan dan tilikan Allah. Tempat Allah bagi markah pun sama. Baik. Apa beza amalan hati ni? Apa tujuan Allah jadikan niat pada hati? Kenapa kita kena niat Kenapa bila buat sesuatu benda kita kena niat? Kenapa? Apa tahu? Okey, apa beza Fokus salah satunya untuk fokus. Tapi lain lagi satu benda yang membezakan niat ini dengan benda yang lain, apa dia? Buat kebaikan dapat pahala. Buat jahat. Okey, sebenarnya niat pembeza di antara dua perkara. Niat, okey. Niat ni tujuannya nak membezakan di antara dua, iaitu adat, betul. Adat dan juga ibadat. Okey, itulah tujuan niat. Nak membezakan di antara dua benda. Contoh, okey, pagi Jumaat, setiap hari kita mandi. Pagi Jumaat pun kita mandi. Baik. Tapi apa yang membezakan mandi ini dengan mandi yang lain? Okey, pada niat dia. Saya niat mandi pagi Jumaat. Niat sunat mandi Jumaat. Pagi raya kita mandi. Hari tak raya pun kita mandi. Tapi pagi raya tersebut kita niat mandi untuk solat hari raya. Maka mandi yang diniatkan tadi dia jadi mandi ibadat. Mandi yang tanpa niat automatik dia akan pergi jadi mandi adat tadi. So tu kat situlah nak menunjukkan bagaimana gambaran besarnya the power of niat tu tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Baik, contoh yang kedua. Seorang pak haji, okey, isteri dia kata, "Bang, oi, okey, hari ni nak makan popiah basah." Okey, baik. Suami dia tanya, "Kat mana popiah basah hak paling best sekali?" Dia kata, "Kat Duyung." Okey. Jadi dia pun start motor daripada Bukit Beruang pergi sampai ke Duyung, kat pasar malam Duyung nak cari popiah basah istimewa. Sampai dekat Duyung, ngam-ngam sampai azan maghrib. Alamak, azan pula. Pergi ke pasar malam, jumpa kawan kata, "Oi, dah azan. Mayang dululah baru pergi pasar malam." "Apalah kau ni, lama je Pak Haji." Kita pun malu-malu pergilah masjid. Mayang. Dia pun semayang. Waktu dia semayang tu memang dia niat ikhlas kerana Allah Taala. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Taala, Allahu Akbar sampai selesai. Ada dalam lepas bagi salam baru perasan sebelah dia tu ada kawan dia. Kawan yang dia kenal belajar sekali. Kawan dia tanya, "Mari bila?" Dia kata, "Aku rumah," dia kata duduk 2 kilometer daripada sini. Biasanya 6.30 aku dah sampai masjid. Awalnya datang. Dia kata, "Yelah kita tutur, takkan nak duduk kat pasar malam saja." Maka sekali datang juga ke masjid. So dia keluar daripada rumah, dia niat memang nak datang ke masjid. Dia mandi, dia ambil wuduk, dia pakai baju yang cantik, dia pakai minyak atar, walaupun busuk minyak atar dia, tapi dia tetap datang ke masjid dengan satu niat saja, nak beribadat. Agak-agak pahala di antara Pak Haji yang pertama dengan Pak Haji kedua sama tak? Tak sama. So kat mana yang Allah jadikan pahala tadi itu berbeza? Pada niat seseorang. Niat Pak Haji pertama nak pergi beli cari popiah, tapi dengan azan dia pun berhenti sembahyang. Niat Pak Haji yang kedua dia memang nak pergi sembahyang dan nak cari keredaan Allah, nak cari pahala. Pahala dia lebih banyak daripada orang yang pertama. Baik, next yang kedua saya ceritakan senario yang kedua. Niat ni boleh meningkat daripada kecil. Mungkin tak buat apa-apa tapi sama macam orang yang buat apa-apa hanya disebabkan niat. Ketika Nabi, kan kita dah baca hadis Riyadhus Shalihin.
Betul tak? Ingat minggu lepas? Kisah seorang ketika Nabi SAW tengah duduk berjalan dengan sahabat. Bila berjalan nak pergi perang ni, perang Tabuk, kok lereng-lereng bukit, naik lembah turun lembah. Tiba-tiba waktu time berehat, Nabi kata ada orang dia tak mai rumah ngaji macam kita datang hari ni. Dia tak mai pun, tak ada ni dia. Nama dia tak ada kat dalam rumah ngaji. Kejap lagi kita ambil attendant, kita panggil nama seorang-seorang. Okey, baik. Nama dia tak ada, tapi dia tetap dapat pahala sama macam kita dapat. Kita naik bukit, sama dia pun macam naik bukit juga. Kita mandi, sama macam kita mandi. Kita berzikir, sama dia pun dapat pahala zikir. Sahabat kata, siapa? Dah lah penting. Dapat markah sama. Mana haji macam ni? Siapakah dia ya Rasulullah? Nabi kata, habasahul uzur. Orang yang berniat nak buat sesuatu benda, tetapi dia mengalami uzur. Contoh tuan-tuan yang memang dah tak pernah miss pun kuliah dekat sini, memang nak datang juga macam mana pun, satu hari sakit gigi. Orang sakit gigi ni ayam berkokok pun marah. Kita punya sakit, ya Allah, buat apa sakit sungguh. Dah tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Maka dia pun ponting kelas, dia tak datang, tapi dia tetap dapat pahala sama macam orang datang kerana dia telah berniat untuk nak datang. Tapi dia terkena keuzuran. Nampak tak? Bekat sini yang menunjukkan powernya niat. Kadang-kadang mungkin kita tak buat, tapi kita mampu menjana markah ataupun pahala daripada niat yang kita buat tu tadi. Bahkan kadang-kadang niat tadi boleh menjadi satu benda yang amat besar. Satu kisah, saya tak tahu, mungkin dah cerita dah kot kat sini. Cerita, cerita tu kan. Cerita kisah apa namanya, geng orang-orang yang miskin di kalangan muhajirin. Orang muhajirin ada miskin, ada kaya. Geng miskin muhajirin ni tak puas hati dekat geng kaya Ansar dan juga muhajirin. Kawan-kawan dia yang kaya pantang sebut, kita nak buat majlis kenuri ni minggu depan kat rumah gaji. Ustaz, saya sponsor karipap. Ustaz, saya bengkang ubi. Okey Ustaz, saya lepak liat. Okey Ustaz, saya lompat tikam. Ustaz, saya badak bundang. Ustaz, saya puteri mandi. Okey, semua orang. Dia ni pula, PA nak bagi apa PA? Memang kata Ustaz, tak apa, saya nak fikir dulu. Sebenarnya dia tak ada duit. Baik, datang minggu sekali lagi pula. Okey, siapa nak bawa apa? Kau nak kat tangan, kau ni kat tangan. PA nak bawa apa PA? Tak tahu lagi dia kata. Sebenarnya tiap-tiap minggu dia tak pernah bawa apa-apa. Pasal apa dia tak bawa apa? Fatul syait la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, bagaimana dia nak memberi? Akhirnya dia rasa berkecil hati dan dia rasa sedihnya, orang lain boleh sumbang, aku tak boleh sumbang. Maknanya kalau masuk syurga besok, aku mungkin tak masuk, ataupun aku duduk belakang sekali berbanding dengan orang lain yang banyak menyumbang, mereka akan berada di hadapan. So dia ada rasa cemburu di dalam hatinya kepada orang kaya. So sahabat yang berada situasi yang macam tu, mereka pun sama juga rasa. Dah sekali datang jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya mendahului kami dengan kebajikan, dengan pahala yang mereka dapat. Mana Acik kalau macam tu? Untunglah orang kaya. Dia buat itu, dia buat ini, kami tak boleh buat apa. Nusalli kama yusallun, wa nasum kama yasumun, wa yatasaddaqun, wa nahnu lam natasaddaq. Mereka solat, kami solat. Mereka berpuasa, kami berpuasa. Mereka berzikir, kami berzikir. Tetapi mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Maka kami ketinggalan berbanding dengan mereka. Maka kami tak dapat sama dengan mereka. Untunglah mereka dan rugilah kami. Seolah-olah Allah tidak adil. Nabi SAW orang yang mendidik para sahabat, relax, cool, jangan iri hati, tak apa, ada cara lagi untuk nak dapat kebajikan yang menjadikan kalian sama tinggi dengan orang-orang kaya. Nabi kata, nak tak? Aku ajarkan kepada kalian, kalau kalian buat amalan ini, kalian dengan orang kaya setaraf. Walaupun kalian tak buat pun amalan tersebut. Walaupun korang tak mampu bersedekah, tapi kalian akan dapat pahala sama dengan dia orang. Apa dia? Aku ajarkan kalian, jangan tinggalkan setiap kali lepas solat 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Nescaya Allah akan cukupkan pahala korang yang kurang tadi berbanding orang kaya. Akhirnya pahala kalian akan jadi setara dengan dia orang. Hanya dengan berzikir setiap kali lepas solat. Sebab tu, kalau jumpa mana-mana imam yang tak baca zikir 33 ni, confirm imam tu orang kaya. Betul tak? Yalah, kalau dia tak zikir, kita hak miskin dah tak nak, tak ada pahala banyak, kena buat yang tu. Besok, rupa-rupanya, geng ni datang lagi jumpa Nabi SAW. Mereka main balik, dia kata, ya Rasulullah, tak aci.
Apa yang tak haji? Dia kata rupa-rupanya geng kaya dengar apa yang kami buat ni dan dia orang ikut juga buat sama macam kami. Kan dah. Jadi tak sama balik lah. Pasal orang kaya pun fikir macam tu juga. So macam mana nak buat? Akhirnya Nabi kata zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tak apalah, itu kelebihan yang Allah nak bagi pada sesiapa pun. Kau tak payah duduk jaki sangatlah. Biarlah kat dia itu, tak apalah nak buat macam mana. Yang tu di luar kawalan kita. Tapi poinnya kita still disebabkan niat tu tadi, dia boleh menjadikan seseorang mendapat pahala yang lebih. Mungkin amalan sedikit, tetapi amalan tadi disebabkan niat yang ikhlas boleh menjadikan amalan itu sebesar gunung. Contoh lain, bukankah kisah seorang perempuan yang melacurkan dirinya, tapi bila satu ketika dia buat satu kebaikan kerana Allah memberi minum kepada seekor anjing, akhirnya Allah besarkan amalan tersebut. Seorang lelaki yang pergi menziarahi saudaranya di tempat yang jauh, dia niat kerana Allah, tak mengharapkan apa-apa pun. Di pertengahan jalan Allah kirimkan malaikat untuk menyampaikan Allah telah ampunkan segala dosa kau kerana dia buat dengan penuh keikhlasan. Siapa tahu, kita tak tahu. Barangkali satu kali kita datang kat rumah haji, tengok siapa pun tak datang lagi. Tengok kat lantai ada sampah. Apa kita buat? Kita pun pegang menyapu, sapu sampah. Tengok pula sawah, ada sapu sawah pula. Tengok pula cermin kotor, lap pula cermin. Kemudian dah selesai semua, tak ada siapa-siapa. Kita pun duduk je diam. Tunggu sampai pukul 11, tak ada siapa-siapa. Rupanya hari kita cuti. Baik, tapi tak apalah, ya Allah, aku tak buat benda ni, mereka ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Tak ada siapa tahu. Datang esok, siapa yang bersihkan, cuci calat, bersih. Siapa yang cuci? Dia buat tak tahu, dia tak tahu. Sebenarnya dia yang bersihkan. Maka kadang-kadang benda yang sebegitu rupa boleh menjadi satu amalan yang besar di sisi Allah berdasarkan pada niat yang dia lakukan pada waktu tersebut. So, di sinilah pentingnya yang dikatakan niat dan pentingnya apa yang ada di dalam hati, kerana di situlah letaknya markah kita yang sebenar. Maka dia kata, kalbu itulah tempat tilikan Allah, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia cuma tempat tilikan manusia, dan kita biarkan kalbu itu kotor, berlumuran dengan segala sifat kecelaan. Hari ini orang lebih suka jaga penampilan. Jalan-jalan 2 minit, tengok buntut dia. Jalan-jalan 2 minit, tengok muka dia. Jalan-jalan 2 minit, tengok tangan dia. Sebab takut nanti orang pandang dia comot. Okey, baik. So, kadang-kadang dia tak melihat apa yang tempat Allah pandang. Yang paling penting adalah hati. Dia duk nampak muka dia yang sepatutnya dia jaga, dan dibiarkan hatinya dalam keadaan yang kotor. Maka dia kata, ada orang yang membiarkan kalbu kita kotor, berlumuran dengan sifat kecelaan yang ia tempat tilikan bagi Tuhan. Bahkan sepatutnya bagi yang berakal, bersihkan kalbunya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Oh, maknanya tak boleh pakai make-up mulut merah, tak boleh pakai lah ustaz. Awak lah yang betul bendui sangat. Maknanya tak apalah, sekadar nak bubuh bedak sejuk kat muka, tepung gomak tanpa pak bermulut merah 3 layer. Okey, tacap sikit muka, pakai sikit pakaian yang kemas dan bersih. Waktu yang sama, hati adalah tempat yang paling penting. Penampilan jaga, tapi hati lebih patut untuk dijaga. Hati jaga, tapi penampilan, ya Allahu Akbar, pakai baju terbalik, kemudiannya pun seluar senteng sebelah lepas, okey, kasut pun berlainan sebelah. Tanya kenapa ni Kak Pi'ah, dia kata yang penting hati mau bersih. Itu pun salah juga. Okey, so kita kena faham dalam bab ni. Baik. Next, insya-Allah nanti kita akan baca tajuk yang ketiga daripada bab, iaitu qalbu itu adalah raja bagi segala anggota. Apakah makna hati itu adalah raja? Baik, siapa ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan. Ya. Ada orang menjaga hati. Dan dia juga menjaga para betul. Kan seperti orang kaya tu Ustaz. Orang kaya tadi dia semayang, dia juga bersedekah, dan dia juga puasa. Jadi dia disuruh oleh orang yang tak boleh bersedekah. Ya. Okey, so jadi yang tu dengan jaga hati, dua jaga, dia kaya. Ya betul, tapi tengok atas dasar apa masuk jaga penampilan. Jaga penampilan masuk di dalam bab agama juga. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah sukakan pada kecantikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan sukakan akan kebaikan.
Sebab tu kita katakan bukanlah hanya nak jaga hati semata-mata, tetapi pada waktu yang sama penampilan kita tak jaga. Sebab tu dalam bab ini ada bab bila ditanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah pakaian yang boleh dan tak boleh untuk kami pakai? Semua sahabat dah tahu dah menutup aurat adalah wajib. Tapi ada tak kriteria yang tertentu cara penampilan yang kami boleh pakai, yang kami boleh bawa, yang kami boleh pakai untuk supaya kami ni ikut apa yang dianjurkan oleh agama? Ibnu Umar kata, janganlah kamu pakai pakaian kalau kamu duduk dengan orang cerdik, orang kata kamu bodoh. Okey, jangan kamu pakai pakaian, dengan pakaian tersebut siapa pun yang pandang kau, dia orang akan kata engkau orang yang tak ada akal. Apa faham maksud dia? Maknanya jangan tonjol bawa penampilan yang orang nampak kita ni macam orang tak cerdik. Ada juga, ni siapa dia ni duduk belakang pakai tudung saji tu. Oh, itu kat fiqh. Awak yang pakai tudung saji. Dia kata dia belajar dalam fiqh kena pakai tudung, dia pun buh tudung saji kat atas kepala. Okey, baik, tu pelik namanya. Okey. So pakai pakaian orang kata ni memang tak cerdik orang ni. Okey, tak cerdik orang ni. Ataupun ada seorang kebetulan dia Jawa, dia datang dekat rumah ngaji, datang belajar, dia ambil kain batik buat serban. Okey, baik. Tak pernah ada orang buat serban dengan kain batik, tapi dia buat. Duduk pula depan sekali. Semua orang parti saja tengok. Baik, ada orang pergi ke masjid. Okey, orang perempuan pergi ke masjid pakai telekung. Telekung apa? Telekung frozen. Tahu telekung frozen? Budak-budak punya telekung tu, patung frozen. Tak pun pakai bunga matahari bertenggek, bunga matahari kat atas kepala. Pakaian dah bagus, tapi penampilannya tak jaga, yang sehingga menyebabkan orang kata dia ni confirm tak cerdik. Okey. So kedua-duanya penting. Okey. Bagaimanalah tak perbuatan yang Zuhud. Okey. Okey. Tapi dia menunjukkan diri sebagai macam dia tak nak orang lihat yang dia ni. Okey, faham. Okey, nanti dalam kitab ni di antara tajuk-tajuk terakhir daripada kitab ni tahun bila wallahu alam. Okey, baik. Sekali kelas baru satu penggat. Kita akan masuk bab tajuk dia Zahid, bukan Zahid Hamidi. Zahid ni bahasa Arab. Zahid ni bahasa Arab, maksud Zahid adalah orang yang zuhud. Makna Zahid adalah orang yang zuhud. Baik, zuhud antara sifat mahmudah. Tapi apakah makna zuhud? Adakah zuhud ini maksudnya mesti memakai pakaian yang comot, ataupun menjadikan kita nampak seumpama seorang miskin sedangkan kita mampu? Tidak. Zuhud itu adalah, ramai orang menonjolkan zuhud pada penampilan. Sebenarnya zuhud bukan pada penampilan. Zuhud itu adalah pada pembawaan hati. Tawaduknya dia, waraknya dia, dia menolak sesuatu benda yang hukumnya harus, tetapi dia menolak kerana nak bersederhana dalam hidup. Sebab tu ramai orang yang salah faham dengan mengatakan zuhud mesti memakai pakaian yang compang-camping ke, pakai pakaian yang lusuh. Sebenarnya itu bukanlah zuhud. Sebab tu kalau nak lihat zuhud, Nabi SAW kadang-kadang nampak teramat zuhud, kadang-kadang nampak tak. Kerana baginda mempunyai pakaian yang mahal, dia juga kadang-kadang memakai makanan yang sedap. Bahkan dia boleh untuk jadi kaya, tetapi dia menolak kekayaan kerana dia nak hidup secara sederhana. Maka itu zuhud. Dan di sana ada satu bab dalam ilmu tasawuf disebut dua perkataan yang orang selalu salah dalam bab ni, iaitu disebut apa namanya, apa dia? Saya pernah tulis kat whiteboard hari tu. Apa dia? Tahalli dengan taqalli. Okey, apa beza di antara dua ni? Titik. Yang bawah ada titik, yang kat sini tak ada titik. Okey. Yang pertama tahalli, yang kedua taqalli. Okey, taqalli. Apa beza tahalli dengan taqalli? At-tahalli dengan at-taqalli. At-tahalli ni memperhiaskan. Okey, perhiasan. Daripada kalimah perhiasan. Perhiasan. At-taqalli pula bukan perhiasan. Taqalli ni maknanya sembunyi. Okey, yang ni tunjuk. Okey, yang ni sembunyi. Okey, baik. Ramai orang, contohnya
Okey, baik. Semua kita nak jadi orang yang soleh. Tapi ramai orang yang dia maksudnya dia tunjuk soleh. Tunjuk soleh lebih senang dengan jadi soleh. Jadi soleh yang ni. Tunjuk soleh yang ni. Tunjuk soleh. Dia menunjukkan kesolehan dia panggil menghiaskan diri sebagai seorang yang soleh atau solehah. Contoh, datang saya pakai serban, saya pakai jubah, saya selempangkan kain, tak cukup. Selempang tu saya buh kain sejadah lagi pula, sebelah kain sejadah, sebelah kain selempang. Baik. Kemudian saya tasbih, satu tasbih letak kat leher, satu tasbih pegang dua belah tangan jalan. Orang cakap dengan kita, cakap kita tengah fikir. So apa orang kata subhanallah soleh ni ustaz ni. Baik. Mengajar patutnya pukul 10.30, tapi pukul 11 start. Bila nak start? Zikir tak habis lagi, sekejap lagi ada sikit. Baik. Orang kata subhanallah bagusnya ustaz ni. So ustaz ni menunjukkan kesolehannya di depan orang. Baik, Allah tak suruh kita tunjuk soleh. Allah suruh kita jadi soleh. Jadi soleh. So jadi soleh ni lebih sukar daripada tunjuk soleh. Jadi soleh ni tak semestinya kena tunjuk dekat orang pun. Soleh dia ketika dia berada seorang diri, dia masih ingat Allah. Ketika mana orang tak tahu pun akan kebaikan dia. Itu zuhud. Zuhud ni kebaikan yang dia buat tidak diketahui oleh orang. Baik. Tapi hari ni kita suka nak mempromosikan kebaikan yang kita buat. Dan kita tunjukkan kesolehan, sedangkan patutnya disembunyikan kebaikan dan kita katakan kita biasa-biasa, tapi dari segi kebaikannya kita sembunyikan sehingga Allah saja yang mengetahui akan kesolehan seseorang. Maknanya macam tu boleh pakai kain belah lah ustaz. Kenapa pula? Dah sebab itu tak kami nak suka pakai niqab. Tak boleh pakai niqab lah ustaz, kata jangan tunjuk solehah sangat. Itu dah salah faham lah pula. Bukan maksud begitu. Maknanya bukanlah makna solehah itu mesti ditunjukkan. Tapi kena jadi soleh. Seorang perempuan yang menutup aurat, memanglah sebab dia memang kena tutup aurat. Habis itu ustaz kata tak payah tunjuk, saya tak tutup aurat lah. Faham pula ni, salah faham lah pula. Faham kan? Maknanya ni dalam bab ilmu tasawuf, kebaikan tidak perlu pun untuk ditunjukkan. Kesolehan itu tidak perlu ditunjukkan. Kesolehan itu perlu diperlakukan, dibuat. Bukan hanya sekadar perhiasan sahaja untuk menggambarkan yang dia adalah seorang soleh. Dan kalau dia buat macam tu, orang cam ke tak cam, Allah tahu dan manusia pun boleh kenal lah. Kata Wira bila letak lambang Mercedes. Kita apa ni? Mercedes. Tak nampak macam Wira je pun. Betul. Kau tengok lambang dia. Betul lah lambang Mercedes, tapi kereta je bukan. Sama lah. Soleh ke macam ni? Soleh, nama soleh, pakaian soleh, tapi dia tak soleh, maka tak kena, tak ngam. Dia mesti kena ngam juga. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi soalan? Ya. Apa dia kata? Kalau kita bekerja amal yang bercampur dengan kita, baik, buat kerja amal bercampur lelaki dan perempuan. Yang pertama tengok pada ikhtilaf. Percampuran tadi tu macam mana? Kalau percampuran tu tepuk tanpa Pak Haji dengan Mak Hajau, Pak Haji, apa semua cukup. Pak Haji memang perlu sikit lah Pak Haji. Lama tak perlu Pak Haji. Okey, perlu Pak Haji. Percampuran macam tu confirm haram, hasilnya semua jadi haram. Tapi kalau dalam kelas ni memang bercampur dah pun. Perempuan kat belakang, lelaki kat depan. Tapi percampuran yang terbatas, yang terjaga. Perempuan bahagian dia, lelaki bahagian. Bila kita berinteraksi, kita masih lagi menjaga adab-adab dia, maka tidak dinamakan ikhtilat. Ikhtilat di sini contohnya, mereka berada di satu tempat, pergaulan yang bebas, bersentuhan, percakapan tak dijaga, maka itulah yang dimaknakan dengan ikhtilat. Adapun kalau terjaga semua benda tu, walaupun ada lelaki dan perempuan, terjaga adab-adabnya, tidak dinamakan ikhtilat dan tak ada masalah. So kena faham dulu konsep ikhtilat tu sendiri, bagaimana makna yang dinamakan sebagai ikhtilat. Okey. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.